حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله sama-sama حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي sambung الله نور محمد صلى الله يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي سوا ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي sambung ما في الله نور محمد لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Jang? Jang selalu. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Apa kono Jang? Betul. Apa kono jang temenung ajo. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Wan nasil al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, syukur padamu ya Allah. Terima kasih Engkau angkatkanlah rasa kerendahan dan kesyukuran kami setinggi-tingginya ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, kami niat untuk beriktikaf, bertafakkur, bertadzakur, bertadabbur, untuk menghayati, merasai dan juga untuk mengingati ya Allah akan nikmat yang tertinggi. Antaranya ya Allah, nikmat-Mu Engkau telah menguatkan kaki kami ya Allah untuk duduk bersimpuh lesu di saat saudara dan sahabat kami di Palestin ya Allah. Mereka hanya mampu duduk dan beriktikaf di bawah masjid yang runtuh ya Allah. Kami masih ada kapet yang untuk kami sujud, sedangkan sahabat dan saudara kami, mereka hanya mampu sujud di atas debu-debu pasir yang berterbangan hasil daripada runtuhan dan kemusnahan masjid. Syukur ya Allah, kami masih ada tiang untuk kami bersandar. Kami masih ada kawan-kawan untuk kami tumpang duduk sebelah. Ya Allah, kami masih ada pentas ilmu untuk kami dengar. Kami masih ada ustaz dan asatizah untuk datang membuka minda jiwa, lapang subur jiwa kami ya Allah. Kami masih ada ya Allah ruang untuk kami berteduh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syukur ya Allah, jangan Engkau tarik nikmat ini ya Allah, nikmat untuk selama-lamanya Engkau singgah dan Engkau kuatkan kaki dan hati kami untuk sentiasa muallaq, terikat fil masajid, pada rumah-Mu ni ya Allah. Kalau boleh ya Allah, matikan kami dalam majlis ilmu, amin. Kalau boleh ya Allah, matikan kami dalam taman syurga, amin. Kalau boleh ya Allah, matikan kami dalam masjid-Mu ya Allah. Kerana inilah tempat akhir. Biarpun sejarang dan lama mana pun kami tinggalkan rumah-Mu ini ya Allah, satu hari nanti
kami akan dikembalikan. Orang yang tak pernah solat di belakang imam, satu hari nanti tetap akan disolatkan di hadapan imam. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih banyak tuan pengacara majlis yang saya muliakan, pimpinan imam, seluruh imam, imam 1, imam 2, imam rawatib, jawatan kuasa, frontliners, pimpinan barisan harapan Masjid Asy-Syakirin. Ma makna Asy-Syakirin? What is the meaning of Asy-Syakirin? Syukur. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Jadi orang yang paling bersyukur di tanah Melayu ni, tuan-tuan, dalam banyak-banyak Korea dan jemaah, yang paling bersyukur di atas bumi tanah Melayu dan Malaysia ni adalah orang Masjid Asy-Syakirin Kemenceh. Masjid lain tak pernah syukur sangat sebab namanya bukan syukur. Jadi tuan-tuan ni orang yang paling bersyukur. Sebab tu saya tengok tuan-tuan semua muka bercahaya. Alhamdulillah. Tuan-tuan perasan tak muka tuan-tuan bercahaya? Tuan-tuan tak nampak ah? Saya nampak tuan-tuan daripada depan. Sebab apa? Sebab duduk bawah lampu. Memang dah bercahaya kan? Cuba tutup lampu tengok. Alhamdulillah. Terima kasih banyak saudara saya Afzan yang telah berjaya mengubah dan merubah sebuah impian bertukar menjadi kenyataan, dan sebuah fantasi bertukar menjadi realiti. Saya kira masjid jemputan dari Masjid Kemenceh ni antara masjid yang terawal. Jadi semenjak video saya ditular dan diviralkan, jadi saya meraih juga. Jadi masjid ni antara masjid yang terawal lah. Jadi tahniah saya ucapkan, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya nak datang ke sini saya kena scam Scam apa? Rupanya kena pergi Melaka dulu. Kena scam rupanya Masjid Negeri Sembilan tapi kena masuk Melaka. Memang kena scammer hidup-hidup. Buat macam mana kan, memang macam tu laluan dia, insya-Allah. Jadi mungkin sengajalah disusun begitu supaya panjang dan banyaklah pahala saya. Sebab lagi banyak perjalanan, lagi jauhlah catatan pahala malaikat. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, disebabkan penantian jemputan ni agak lama, jadi saya ringkaskan mukadimahnya. Tidak lain dan tidak bukan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak mulakan tuan-tuan, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tadi dah saya sebutkan tadi. Yang pertama, bila kita nak berbicarakan tentang tajuk yang sering kali dan tajuk yang sudah hari ini dah masuk 68 hari kurang lebih sejak tragedi Yom Kippur. Yom Kippur ni tragedi 7 Oktober itu. Dalam bahasa Ibrani, dalam perang Yahud disebut perang Yom Kippur, ataupun hari penebusan, ataupun hari setelah 50 tahun Yahud tidak pernah kalah dan tidak pernah diserang oleh mana-mana kekuatan batalion. Kali terakhir Yahud, kali terakhir Zion diserang, kali terakhir Isra diserang. Tuan-tuan, saya sedang live TikTok ni. Jadi peraturan TikTok tak boleh sebut. Jadi saya sebut ringkas-ringkas je, tuan-tuan faham 5 benda tak disebut. Yahu, Isra, Falas, Ham, lagi Zion. 5 benda ni sebut memang meletup phone ni. Sebab apa? Sebab kuncu-kuncu Yahud dia sedang masuk live. Mana-mana ustaz yang sedang sembang pasal ni, kena tembak. Jadi sebelum saya kena tembak, jadi saya mengundur diri. Okey, insya-Allah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa kali ini tuan-tuan kita bagaikan rakyat tanah Melayu Malaysia ni bagaikan apa? Bagaikan dimasukkan satu jin. Jin apa? Jin yang bagaikan jin jihad. Bagaikan kita termasuk ditiup oleh angin jihad. Sebab apa? Sebab semua umat, semua bangsa sedang bangkit memperkatakan tentang Al-Falas yang selama ni kita tak pernah ambil tahu pun di Al-Falas tu ada apa. Kenapa kali ini bagaikan kita tersedar dari lena yang panjang? Kenapa baru kali ini solidariti kita baru panjang? Kenapa kali ini masjid-masjid baru nak buat solidariti? Kenapa baru kali ini kita nak mengibarkan bendera Palestin? Tuan-tuan tadi dah buat bid'ah dalam masjid, mengibarkan bendera. Bukan melawak je
Jangan risau, kita ahli sunnah wal jamaah, gurau je. Tuan-tuan, tak pernah kan menyebarkan bendera Al-Falas dalam masjid, pernah sebelum ni? Tak pernah. Tapi kali ni dia punya semangat tu luar biasa. Kenapa tuan-tuan? Adakah itu petanda ya Allah? Allah nak bagi tahu, tolong beri perhatian kepada bumi Al-Falas, kerana tanah itu akan menjadi tanah air kamu. Negara itu akan menjadi negara tumpangan kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Masjid Al-Aqsa itu akan menjadi masjid Korea sedunia. Kerana satu dunia akan tumpang berteduh, berpayung, tumpang berlindung di bawah naungan Panji Aqsa. Dalam erti kata yang lain, Nabi sebut Al-Falas merupakan titik terakhir sebelum berlakunya kiamat. Kunci kiamat, kunci akhir zaman terletak di bumi Al-Falas. Dalam erti kata lain, Nabi sebut Palestin ataupun Al-Falas itu disebut sebagai Ardul Mahsyar wal Mansyar. Ma makna mahsyar? Negeri yang dihimpunkan, mansyar dibangkitkan sebelum berlakunya kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, seluruh tanah, daerah, Korea, negeri, negara, dunia hancur musnah sebelum berlaku kiamat, kecuali Al-Falas, negara yang terakhir akan diselamatkan oleh Allah. Jadi kita kena ambil tahu, kita kena bersolidariti tentang Al-Falas, kerana negara itu akan menjadi tempat berlindung semua umat Islam. Itu yang pertama. Boleh faham tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Yang kedua, insya-Allah sebelum nak masuk ke lebih lanjut, jom kita saksikan sedikit VT ini. Jom kita saksikan. Nampak? Kalau nak tutup lampu depan ni boleh tak? Mana EJK lampu? Kata tak boleh? Boleh? Lampu depan ni tutup sekejap. Kan macam mana? Kacau Kalau kacau tak payah? Boleh? Try. Tak selalu kita buat dia. Boleh try. Kalau agak susah tak payah lah. Kalau tak boleh, kita tutup satu. Semenjak masjid ni ditubuhkan, tak pernah tutup lampu waktu macam ni. Tutup sikit. Nak bagi nampak video ni. Saya buat video ni sampai pukul 3 pagi ni. Boleh? Bismillah. Okey, tak apa. Okey, jom kita hayati tuan-tuan, insya-Allah sedikit sedutan VT ini untuk menambahkan kesimpatian, untuk menambah kasih sayang dan kepedulian. Mana mungkin kita tinggal diam di saat saudara kita dan negara Al-Falas dibedil oleh senjata dan meriam. Okey, boleh. Mana mungkin kita tidak ambil peduli di saat wanita dan ibu-ibu Al-Falas kehilangan suami, anak-anak dan suami. Mana mungkin kita tidak ambil tahu tuan-tuan, sedangkan anak-anak Al-Falas dan anak-anak Gaza yang tidak bersenjata, tanah mereka ditolak oleh jentolak dan buldozer. Adat hidup sesama saudara, sakit senang sama dirasa. Adat hidup bersendi sunnah, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Dilanda badai sama berlindung, karam perahu sama diapung. Adat hidup ikat ukhuwah, ditolak ke tepi sama ke tengah. Apa tanda muslim sejati? Di jalan Allah berani mati. Apa tanda anak jantan hidup mati atas kebenaran? Wahai intan, wahai pemuda intan di karang, pakai olehmu sifat pahlawan, berani tidak membilang lawan, menghadap musuh pantang membelakang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedikit video ini menggambarkan bahawa bersyukurlah atas nikmat keamanan, kemerdekaan, ketenangan, keselesaan, kemewahan,
kesejahteraan, keselamatan. Ya Allah, manusia hanya akan hargai benda bila sesuatu itu hilang. Selagi mana ia dalam tangan dan genggaman manusia takkan hargai sesuatu benda. Bila nikmat itu hilang, baru kita akan hargai sesuatu itu nikmat. Setuju tak tuan-tuan? Cikgu-cikgu, contoh anak-anak murid, cikgu dah pindah. Bila cikgu dah pindah, anak-anak murid baru nak menangis. Kenapa cikgu pindah? Cikgu jangan pindah. Ketika cikgu ada depan mata, kamu tak jaga cikgu, kamu tak hargai, kamu tak taat. Bila cikgu pindah, baru nak menangis. Maka tuan-tuan, selagi mana kita ada masjid, jaga sementara ada. Selagi mana kita ada keluarga, sayang sebelum hilang. Itu pelajaran dan pengajaran. Allahumma salli ala Muhammad. Kita buat tuan-tuan, insya-Allah. Bila berbicara tentang akhir zaman, tuan-tuan, kenapa pada zaman kita ni zaman yang paling banyak, yang paling asyadul bala? Saya ucapkan selamat datang ke dunia akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, welcome aboard to the final signal. Selamat datang di seluruh umat Islam. Kalian dan saya sudah pun berada dalam gerbang akhir zaman, yang selama ni ustaz-ustaz, asatizah duk sembang fitnah, ceramah, forum akhir zaman 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dulu kita tak pernah ambil peduli, sebab awal lagi takkan nak kiamat dah kot. Awal lagi. Tiba-tiba tuan-tuan, kali ini seolah-olah Allah sedang mengejutkan kita. Kamu berada dalam zon dan fasa akhir zaman. Apa tanda ciri-ciri akhir zaman? Inna baina yaday sa'ah al-harash, laharjan. Nabi sebut bumi dan dunia itu akan semakin menuju kepada penghujungnya bila kalian melihat akan banyaknya peperangan demi peperangan, al-harash, pembunuhan demi pembunuhan, bala demi bala, goncangan demi goncangan, gangguan demi goncangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kamu sampai zaman tu, maka Nabi kata, persiapkan imanmu. Tajaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Bila kamu berada di zon akhir zaman, kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu, persiapkan kuda-kudamu, penuhkan saf masjidmu, subuh seramai Jumaat, persiapkan imanmu, kerana kamu sudah berada di penghujung, last corner, at the final countdown. Kamu berada di selekoh terakhir. Garisan penama akhir zaman sudah nampak di hadapan. Bukan hanya tunggu Imam Mahdi baru nak mai sembahyang subuh, bukan tunggu Imam Mahdi baru nak penuh masjid seramai Jumaat, bukan waktu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam hidup manusia ni Allah buat beberapa tanda. Tanda kematian, tanda akhir zaman, apa lagi? Tanda kiamat. Kenapa hidup manusia ada tanda? Tanda kematian dilihat kepada uban sudah berterabur, gigi sudah kendur, yang menunggu lubang saya tak sebut, tuan-tuan yang sebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Hashtag sila sentak. Okey. Kenapa Allah buat tanda, tuan-tuan? Bayangkan kalau Allah tak bagi tanda. Bayangkan mati tak ada tanda, kiamat tak ada tanda, akhir zaman tak ada tanda. Apa jadi? Manusia makin leka. Betul? Disebabkan dunia ada tanda, maka itu sebagai satu peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila tangan dah tak kuat menggenggam, bila kencing dah tak lawas, bila makan dah tak berselera, itu tandanya Allah sayang, Allah peringat kita sebelum menuju kematian. Sama macam akhir zaman, Allah hantar berlakunya musibah, peperangan, kematian, pembunuhan, supaya kamu tengok, kamu ambil. Afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun. Lihat, ambil peringatan supaya kamu prepare. Bayangkan kalau kiamat berlaku tiba-tiba tanpa ada tanda, maka tanda itu is a signs of love, tanda kasih cinta Allah. Allah peringat, Allah tak mau kita balik pada Allah dalam keadaan hina. Allah nak kita kembali pada Dia dalam keadaan mulia, dengan syarat kamu tengok keliling kamu jadi apa.
Ada tak hadis Nabi tentang kematian di Al-Falas? Ada tak hadis Nabi tentang Yahud? Jika ada, prepare. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kenapa zaman ni zaman yang penuh dengan peperangan? Sebab hadis yang saya bacakan tadi, semakin menuju bumi akhir zaman, maka kita akan paling banyak asyaddul bala, musibah, goncangan, fitnah akan paling banyak berlaku pada zaman kita. Sebab apa tuan-tuan? Itu cara Allah membasuh dosa umat Nabi. Cara untuk dibasuhkan dosa umat Nabi adalah dengan musibah. Musibah yang berlaku ni, peperangan, pembunuhan, adalah cara Allah padam dosa kita, supaya esok di padang mahsyar kita disingkat dan kita disingkatkan tempoh. Sebab apa? Umat Muhammad ni mereka dah berat ujian tanggungan di dunia, maka di padang mahsyar mereka akan diringankan. Itu tujuan musibah Allah buat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila sebut tentang musibah ni ada beberapa keadaan. Yang pertama, datang daripada Allah. Allah bagi kematian, Allah bagi kehilangan, Allah bagi kerosakan. Itu tanda apa? Allah nak basuh dosa. Tuan-tuan, dalam hidup manusia ni ada benda yang kita buat, kesalahan dan kekhilafan. Ada benda dosa kita boleh terpadam dengan astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada dosa yang boleh dipadam dengan istighfar. Ada dosa yang boleh dipadam dengan solat sunat taubat. Tubna ya Allah, tubna ya Allah. Semua. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya. Sambung. Allah. Ada dosa yang hanya boleh dipadam bukan dengan taubat, bukan dengan istighfar, bukan dengan sedekah, tetapi dengan musibah. Bila pam accident, dosa kita terpadam. Pam kena bunuh, dosa terpadam. Maka musibah yang berlaku, bala yang menimpa di atas muka bumi Allah, atas umat Muhammad, adalah salah satu tanda untuk Allah padam dosa kita. Kembali kepada Tuhan. Ketika malaikat buka buku, wahai orang-orang masjid Qaryah Asy-Syakirin Gemance, angkat tanganmu. Kita pun angkat tangan. Up. Malaikat pun serah buku catatan. Duk dengan penuh debaran ni, berdebar buku catatan amalan malaikat nak bagi ni di neraca mizan. Kita pun terketar-ketar menerima buku catatan. Kita pun selak. Selai. Bila selak tengok ruang catatan dosa kita kosong sungguh. Malaikat, saya banyak buat dosa ni, umur 45 tahun. Sebab apa? Saya kidnap bini orang. Contoh. Sallallahu alaihi wasallam. Saya dating bini orang. Apa lagi dosa? Dosa saya berkahwin dua. Itu bukan dosa, itu nikmat sebenarnya. Bukan Iklan Ibu-ibu macam okey kan? Emosi stabil tak? InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ustaz tadi sejuk je bila Ustaz sebut kahwin dua, terus panas. Okay. Jangan sampai kami unfriend Ustaz, okey? Okey, bila buka buku catatan, ya Allah, kenapa dosa saya tak ada? Maka Allah kata, ingat tak kamu ni umat Muhammad, di dunia dulu kamu ditimpa dengan pembunuhan, kamu diuji dengan keberatan, kamu diuji dengan peperangan, kamu diuji dengan Dajjal, kamu diuji dengan Ya'juj wa Ma'juj, kamu diuji dengan gempa bumi, kamu diuji dengan tsunami. Ingat tak? Ya, betul. Ketika itulah ujian yang Allah timpakan ke atas kamu itu, Allah telah padam semua dosa kamu. Ya Allah, betul ke? Kalau makcik tahu, biar makcik lagi teruk di dunia pun tak apa. Nikmat bagi surah musibah adalah apabila dosa kita terpadam. Lepas ni jadi apa musibah? Relax, bawa bertenang.
Katakan pada hati, ya Allah, Allah sedang memadam dosaku. Boleh faham tuan-tuan? Itu sebagai mukadimahnya. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kenapa Allah timpakan zaman ini zaman yang paling banyak musibah? Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, saya tak bacakan hadis ni, panjang. Nabi kata zaman kita ni terbahagi kepada 5 zaman, 5 fasa. Apakah fasa tersebut? Tuan-tuan fokus kepada fasa yang keempat. Fasa pertama dia panggil fasa Nabi bersama kita. Waktu tu Islam berada di puncak. Seorang musuh pun tak berani kacau dan ganggu sentuh kerajaan Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Nabi pimpin 27 peperangan. Waktu tu kerajaan Yahud, Rom, Quraisy tak berani pegang dan lawan kalah. Sebab Islam mendominasi kuasa dunia. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa, memayungi 2/3 dunia, merentas benua, jua samudera. Adakah kau lupa? 2/3 dunia ini kita yang pegang. Mana berani Yahud mengganggu Islam zaman itu? Kita panggil zaman nubuwah. Satu. Yang kedua, bila Nabi wafat, zaman disambung. Islam diserahkan batonnya kepada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Zaman ni kita panggil zaman Islam berada di genggam. Ketika inilah Islam berjaya diluaskan kuasanya. Utara membawa sejahtera, ke timur membawa makmur, ke barat membawa berkat, ke selatan membawa kawan dan teman-teman. Akhirnya Spanyol, Spain, Real Madrid, Barcelona, Ronaldinho. Tiba-tiba Ronaldinho Spain masuk Islam. Spain tu negara Islam, kita punya. Tuan-tuan, kalau tidak kerana Islam jatuh pada zaman 1492, maka kita akan tengok semua pemain Barcelona Muhammad Ronaldinho, Muhammad Philip Coutinho. Makcik kenal makcik? Kenal? Ronaldinho tak kenal? Ronaldo tak kenal? Alif Tega? Kenal kan? Okey, cukup Ustaz, ni cubaan kedua, jangan try sekali lagi, okey? Kami bagi Ustaz last warning, okey? Okey, sambung. Selingan. Okey. Maka zaman kedua Islam di puncak, maka Yahud, Rom, Quraisy tak berani, semua kalah. Zaman kedua. Zaman ketiga, zaman Islam juga kuat. Zaman inilah tuan-tuan, Palestin berada dalam jagaan kita punya. Palestin tu kita punya. Merdeka, bahagia, aman, sentosa, hari raya, semayang di Masjid Al-Aqsa tanpa ada gangguan. Zaman ni, zaman ketiga, mulkan Adhan, Islam berada di jijik. Sampai 1924 datangnya musuh-musuh Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka mereka melakukan beberapa siri untuk melengser dan menjatuhkan Islam. Yang pertama, kerajaan Khalifah Islam diruntuhkan tanggal 1924. Itu yang pertama. Yang kedua, Yahud dia menghantar wanita-wanita yang paling cantik berkahwin dengan sultan-sultan. Pada zaman yang ketiga tuan-tuan, zaman tu sultan baca khutbah, sultan jadi imam, sultan bagi kuliah, sultan jadi pengerusi masjid. Zaman tu tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan datang masjid, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi.
Siapa jadi imam tu? Macam imam Mekah ni. Macam imam Mekah ni. Adakah imam Mekah datang masjid Kemenceh? Jemputan khas. Pusing belakang tengok sultan. Sultan kita jadi imam. Tuan-tuan rasa apa? Dia punya meremang bulu roma, bulu hidung, bulu ketiak, semua bulu-bulu yang sewaktu dengannya. Semua akan meremang ni. Rupanya itulah zaman kehebatan 1, 2, 3. Masuk zaman yang keempat, tuan-tuan, Islam sudah terlepas. Sultan dah tak nampak muka kat masjid di zaman tu, 1924. Layan perempuan Yahud. Sultan dah termakan hasutan dan tawaran dunia harta kereta istana mahkota dunia ditawarkan oleh Yahud ketika itu. Akhirnya pemimpin Islam tak nampak muka. Bila tak nampak muka di masjid, Allah angkat berkat, Islam jatuh dan runtuh dengan air mata darah. Maka Al-Falas Palestin jatuh ke tangan British pada tanggal sallallahu alaihi Muhammad 11 Mei 11 Disember 1917. Bila? 3 hari lepas, 11 Disember. Itulah tarikh yang tuan-tuan kena ingat. 11 Disember ni adalah berlakunya penghijrahan, migrasi pertama, rombongan pertama Yahud, Zion, rakyat Zion dan Yahud masuk ke Al-Falas pada hari pertama pada tanggal 11 Disember. Itu hari anniversary mereka. Hari anniversary, hari ulang tahun mereka, 11 Disember 1917 dalam sejarah. Maka 11 Disember baru ni dah masuk hari yang ke-106. Hari di mana Palestin bertukar daripada suka kepada duka, gembira kepada sengsara, bahagia kepada derita. Sampai hari ini Palestin tak pernah menyambut hari raya dengan penuh tenang sentosa sebagaimana kita. Detik 1917. Kenapa? Sebab kita tak sokong sultan waktu tu. Khalifah jatuh. Kitab-kitab dirampas, termasuk kitab-kitab lama. Tadi saya nak singgah di Formosa sebab nak buat klip video sejarah, tak sempat. Ni tuan-tuan, laluan kita ni, saya bila lalu kat Kemenceh ni, Negeri Sembilan, tuan-tuan kena tahu satu fakta sejarah. Siapa boleh jawab kat saya soalan cepu cemas? Sebutkan individu yang berada di sisi almarhum Tunku Abdul Rahman yang membacakan doa ketika almarhum Tunku Abdul Rahman melawungkan kalimah keramat merdeka, merdeka, merdeka 31 Ogos 1957. Siapakah yang membacakan doa selepas kalimah keramat dilawungkan? Siapa boleh jawab? Hadiahnya malam ni Ustaz Manis akan pergi makan nasi di rumahnya. Terbangun dan dia ada kaitan dengan Nogori. Siapa dia tuan? Siapa namanya? Alhamdulillah saja tes. Ramai dapat jawab. Alhamdulillah. Almarhum guru Tuan Guru Haji Said bin Ahmad bin Linggi yang merupakan mufti pertama Kerajaan Negeri Sembilan. Itulah almarhum Tok Guru yang juga merupakan ayahanda dan Tok Wan kepada almarhum Haji Mahdi yang diambil oleh P. Ramlee, berlakon dalam Singapura di Langgar Todak dan memegang watak Abdul Wahab. Itu anaknya. Sebab tu dalam filem-filem P. Ramlee, mana-mana watak baik dan watak alim ulama dilakonkan oleh almarhum Haji Mahdi yang merupakan anak cucu cicit keturunan mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Dalam erti kata yang lain, mufti Kerajaan Negeri Sembilan ketika itu antara individu alim ulama yang menjadi rujukan almarhum Tan Sri P. Ramlee dalam membuat beberapa filem. Sebab tu filem Tan Sri P. Ramlee ada ruh nilai agama yang kita tengok pelajaran dan pengajarannya kekal abadi sampai sekarang. Sallallahu alaihi Muhammad. So tahniah kepada warga seluruh rakyat Negeri Sembilan kerana tuan-tuan menjadi rakyat yang
rakyat yang kita sebut yang bersejarah, sebab mufti kerajaan negeri tuan-tuan yang berada di sisi almarhum Tunku Abdul Rahman ketika nikmat merdeka dikecapi 31 Ogos 1957. At least orang Negeri Sembilan kena tahu, berbangga dengan sejarah. Weh, negeri aku begini. Boleh sabar pula Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh faham tuan-tuan? Masuk yang keempat, zaman ni zaman yang terlepas. Bila terlepas tuan-tuan, itu yang berlaku musibah. Tanah diambil, buku dirampas. Ni tadi saya nak sebut tadi kan, ketika Portugis Alfonso de Albuquerque datang. Ni tuan-tuan kena tahu ni sejarah dekat-dekat ni, sempadan dah. Tuan-tuan, Yahud buat benda di Palestin. Ni nak masuk Palestin ni, Yahud buat dua benda sama macam Alfonso buat ketika masuk tanah Melayu, Empayar Melayu Melaka. Apa yang Alfonso buat? Yang pertama, musnahkan, jatuhkan Sultan Mahmud jatuh 15/11 24 Ogos. Yang kedua, Masjid Agung Melaka runtuh, dibangun Formosa. Di bawah runtuhan itu ada Masjid Agung. Sepatutnya kita pergi Formosa menangis. Di situ ada tapak kaki ulama, di situ ada tapak kaki Sultan Mahmud, di situ ada tapak kaki Jemaah Melaka yang mengagungkan masjid. Selama Islam memerintah Melaka sekitar 1200 sampai 1511, daripada zaman para mesyuara, kurang lebih 300 tahun Islam bertapak di kawasan itu. Kerana Gemenceh juga termasuk di dalam jajahan wilayah Empayar Melayu Melaka. Where dia? Hebatnya kawasan kita ni. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sultan jatuh, masjid runtuh. Sama macam itulah. Maka Yahud berjaya masuk ke Palestin. Kenapa? Sultan Khalifah Sultan Abdul Hamid II jatuh dan masjid zaman tu pun diruntuh bersama alim ulama. Akhirnya Palestin berjaya diratah dan dijamah bila jatuhnya dua benda. Kesimpulannya, ada sultan, pegang sultan bagus-bagus. Ada tanah, peluk tanah, jangan jual tanah, itu maruah. Muslimin dan muslimat sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita boleh ambil dalam pelajaran Palestin dan akhir zaman? Yang pertama, kenapa kita kena ambil tahu tentang Palestin? Stand akidah. Apa maksud stand akidah? Tuan-tuan, semua ikut saya. Ulal qiblatain wa thani masjidain. Ulal qiblatain wa thani masjidain. Pada diri dan tanah setiap inci Al-Falas itu ada kiblat pertama umat Islam, satu, dan yang kedua, Al-Falas itu mengandungi masjid yang kedua terbina dan dibina di atas muka bumi selepas Masjid Al-Haram. Maka tanah itu sangat penting kepada kita, sebab itulah kiblat pertama kita dan itulah masjid kedua selepas Masjid Al-Haram. Kita kena tahu itu kebanggaan sejarah kita, umat Islam, umat Rasulullah. Maka akidah kita, pegangan kita, keyakinan kita ni, bila berlaku peperangan, aku nak kat mana aku nak letak sokongan aku wajib menyokong Falas. Aku wajib mempertahankan Al-Aqsa, kerana perintah untuk mempertahankan Al-Aqsa adalah seruan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah suruh kita jaga. Siapa yang jaga Al-Aqsa, itu adalah kita menjaga tanah yang Allah jaga. Kita membela negara yang Allah bela dalam Al-Quran. Kita sedang menyebut dan ambil tahu tanah yang Allah ambil tahu dalam Al-Quran. Maka perintah untuk ambil tahu, bersolidariti untuk Palestin, bukan ikut orang. Masjid buat, kita pun buat. Negeri orang lain buat, kita pun buat. Kerajaan buat, kita pun buat. Bukan ikutan semata-mata, tetapi ini perintah Allah. Allah suruh jaga. Itu tanah Nabi-Nabi, Ardul Anbiya wal Mursalin. Dan disitulah tuan-tuan ada tapak kaki Nabi kita. Allahu Akbar.
Di situlah berlakunya peristiwa solat jemaah paling ramai di dunia, diimamkan oleh Imam Nabi Muhammad SAW, dan di bawahnya, di belakangnya adalah seluruh 123.999 nabi-nabi berada menjadi makmum, dan berlaku itu, peristiwa itu di bumi Palestin. Apalagi di bumi Palestin juga berlakunya tempat sejarahnya perintah dapat semayang. Tanpa Palestin kita mungkin tak semayang. Sebab apa? Sebab Isra wal Mi'raj berlaku dari titik Palestin. Kerana bumi Palestin lah saya dan tuan-tuan tahu semayang. Kerana bumi Palestin lah kita dapat perintah semayang. Al-amru minallah wa qimus salat wa atuz zakat. Ketika Nabi dilajat, diperjalankan dari Aqsa, dari Haram kepada Aqsa, singgah di Dome of the Rock, kubah emas, merentas 7 petala langit. Sehingga kan Jibril alaihissalam pun ditinggalkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dari Palestin naik jumpa Allah, terima watikah penyerahan ibadat solat, turun ke langit dunia pun melalui Palestin sampai ke Haram Mekah. Maka Palestin menjadi tempat singgahan Nabi bawa perintah solat. Sejarahnya di situ. Tanpa Palestin, siapalah kita dengan semayang. Sallallahu alaihi wasallam. Poin yang seterusnya, ujian untuk kita muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kalau rumah terbakar panggil bomba. Jiran terbakar, tuan-tuan, Allah uji siapa? Bila rumah terbakar, ujian untuk jiran. Adakah kamu akan tengok saja rumah jiranmu terbakar? Kamu akan keluarkan apa yang ada, air, pilih bomba, apa yang sahaja yang ada. Rumah jiran terbakar, kita kena rasa seperti rumah kita yang terbakar. Betul? Itu baru nilai adab hidup berjiran. Maka jiran terbakar rumahnya, ujian untuk kita. Runtuhnya Al-Aqsa, berdarahnya bumi Palestin, sebenarnya ujian untuk kita. Bangsa yang mana yang bangkit dulu? Negara yang mana yang bangkit berjuang? Dunia yang mana yang bangkit mempertahankan? Negara yang mana, umat yang mana yang paling mengikhlaskan? Allah sedang menilai, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati, hidup, kerosakan, kehilangan, kesulitan, apa saja musibah di atas muka bumi. I just want to test you. Dalam kalangan kalian ni, Allah kata, masjid yang mana yang paling teringat membela Al-Aqsa? AJK masjid yang mana yang paling concern dan ambil tahu tentang Palestin? Negara yang mana? Masjid yang mana? Bangsa yang mana? Pemimpin yang mana yang betul-betul tulus dan berani mempertahankan Al-Aqsa? Hari ini 6 pemimpin negara bangsa Arab yang berada di sekeliling Al-Falas semua diam. Sebab masing-masing menjaga kepentingan dunia, diplomatik, akaun, hak hutang. Pada 1979 datangnya Yahud. Macam mana dia nak masuk Palestin? Yahud telah memberikan tawaran kepada 6 pemimpin negara. 1979, ini bukan rekaan, ini catatan rekod sejarah. 1979, tuan-tuan, berlaku satu perjanjian antara Yahud dengan 6 negara keliling Palestin. Mesir, Syria, Jordan, Iraq. Syria, Palestin, Mesir, Palestin, Syria, Jordan, Iraq, termasuk Palestin. 6 negara ni, tuan-tuan. Saud, Arab Saudi, 6 negara ditanda tangani. Apakah itu tanda tangan? 6 negara Arab telah diberikan hutang oleh negara Yahud. Wahai Mesir, engkau nak buat universiti, okey, tak apa, ambil duit kami. Yahud memberikan duit hutang. Kerana bank IMF, Bank Dunia, Pusat Kewangan Dunia, semua di bawah kawalan Yahud. Dan juga PBB, Liga Bangsa ketika itu, di bawah kawalan mereka. Wahai Mesir, kamu nak buat sungai, kamu nak upgrade sungai, okey, ambil duit, gunakan duit kami, hutang.
wahai Syria, kamu nak buat universiti, okey tak apa, ambil duit kami, ta'al, silakan. Wahai Iraq, kalian nak besarkan jalan, okey tak apa, besarkan, ambil duit kami. Diberikan hutang kepada 5-6 negara ini. Sehingga sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sampai satu ketika dan masa Yahud meminta hutang balik. Wahai Mesir, wahai Syria, wahai Iraq, wahai Arab Saudi, kam bayar balik hutang. Ketika mana negara Islam tak mampu membayar hutang Yahud, apa yang dia buat? If you cannot pay your debt with your money, please pay your debt with your land and country. Maka ketika itulah negara tidak ada pilihan, kalau tak tak bayar hutang, kena bom. Diberikan ancaman oleh Yahud dan juga sekutunya US. Akhirnya tuan-tuan, takut berlaku ancaman serangan, maka terpaksa 6 negara, jangan cakap kuat-kuat, jangan bagi sokongan pada Palestin. Sebab duit kita, demi menjaga tanah kita, demi menjaga aset kita, demi menjaga telaga minyak kita, demi menjaga harta kita, jangan. Biarkan rakyat Palestin dijajah, biarkan mereka mati, biarkan darah mereka merata, biarkan masjid mereka runtuh, biarkan, asalkan negara kita tidak terganggu. Sedangkan kalian dan kamu adalah tanah akidah Islam, kiblat umat Nabi, agama yang sama. Esok jawab depan Allah. Kalian sanggup membiarkan jiran kamu rumah terbakar, kamu sepatutnya paling kurang telefon bomba, paling kurang. Kamu tengok saja rumah terbakar, sedangkan air di tangan kamu, pilih bomba di tangan kamu, tapi kamu tak buat apa-apa. Esok jawab depan Allah. Maka bila tak nak bayar dengan hutang duit, maka dibayar dengan tanah. Tergadailah tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Macam ni lah, macam zaman-zaman couple, geng-geng mahasiswa kan, budak-budak muda dulu, boleh jumpa dia punya, kalau Penang sebut marka, orang Kelantan sebut gawe, kalau tempat saya di Sabah disebut ceweks, cowok sama ceweks. Ketika cowoknya, dia kasih bagi macam-macam, bagi phone free, kereta free, top up free, kredit free, semua free. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika cowoknya, markanya, pakwonya minta bayar balik. Bila tak boleh bayar dengan money, sila bayar dengan body. Tergadailah jasadnya. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh Yahud. Tergadailah tanah Islam. Muslimin dan muslimat rahimallahu sallallahu. Okey, saya ringkaskan. Tuan-tuan, apa yang ada pada bumi Palestin? Kita nak tengok apa hak kedudukan dan keistimewaan Al-Falasni, tuan-tuan. Apa yang ada pada bumi Falasni? Tidak lain dan tidak bukan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita berkenalan seketika. Tuan-tuan tengok sebelah kanan sekali. Sebelah kanan kita berkenalan dengan masjid. Ini masjid kiblat pertama dan masjid kedua dibina di atas muka dunia. Tuan-tuan jangan tak tahu, ini masjid kita. Itu negara kita. Sebab ada 4 masjid di dunia dan ada 1 bangunan di dunia yang dibina di atas tanah wakaf umat Islam. Maksudnya tuan-tuan, bangunan ini adalah dimiliki oleh seluruh umat Islam satu dunia, memiliki hak ke atas tanah dan masjid ini. Sebab masjid ini dibina atas tanah wakaf umat Islam, Gran Tanah Masjid Al-Aqsa. Tertulis pemilik tanah, pemilik masjid adalah semua umat Islam di dunia, termasuk Masjid Qaryah Gemenceh Asy-Syakirin. Maka kita adalah pemilik bersama. That is why kenapa kita kena ambil tahu. Tengok dengan penuh sayu, masjid kami, seorang ibu yang jatuh sakit, itu ibu kami. Seorang anak yang mati di bom, itu anak kami. Tuan-tuan kena rasa begitu. Sebab we are sharing the same land. Kita berkongsi di atas tanah yang sama. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tuan-tuan tengok di sebelah kanan sekali. Tidaklah semua saya kongsikan dalam ruang yang ada.
Okey, sebelah kanan bawah. Sorry ya, atas sekali. Dome of the Rock. Dome of the Rock ni tuan-tuan dibina pada zaman Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Ada satu kisah menarik, mungkin tuan-tuan pernah dengar. Saya ulang ringkas dan padat. Ketika datang selepas wafatnya Khalifah Sayyidina Ali, Islam dipegang oleh Khalifah Umayyah. Datang panglima yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Dia jaga Masjid Al-Aqsa. Waktu ni Islam Aqsa di bawah pemerintahan kerajaan Islam dunia. Masjid Khalifah Umayyah, Bani Umayyah. Maka nak dibinakan masjid ini tuan-tuan, maka dibina, dipanggillah pekerja. Siap, ringkas cerita, siap kubah tanpa emas. Belum ada emas. Kubah emas ni bukan zaman Nabi Muhammad, ni zaman kita, zaman Khalifah Umayyah. Bila dah siap tuan-tuan, khalifah yang sangat berbaik hati, sebagai tanda terima kasih, diedarkan hadiah ketulan emas. Tuan-tuan, zaman dulu siapa yang berjasa pada agama dapat tanah. Ketika Datuk Jenatun di zaman 1700 di Pulau Pinang, sebelum Perancis Light masuk, membantu Sultan Kedah melawan Siam. Mana-mana kerajaan individu yang bantu Sultan melawan kerajaan luar, maka hadiahnya dapat tanah. Tak gemencih ada tak? Anak-anak lelaki, kalau tolong ayah basuh motor, adakah adik-adik akan dapat tanah? Ayah tak dengar ke ceramah Ustaz Manis? Ustaz Manis kata kalau tolong ayah dapat tanah. Tak apalah ayah, kalau ayah tak mampu bagi tanah, bagilah bini pun tak apa. Bagi bini. Zaman dulu tuan-tuan berjasa pada agama, dapat tanah, dapat wilayah. Ni zaman dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Pulau Pinang diberikan tanah oleh Sultan Kedah. Kerana Datuk Jenatun ketika bawa 3 orang ulama dan ulama-ulama yang lain datang kemudiannya tuan-tuan, datang selepas itu, datang sebelum itu, diberikan tanah. Sama macam khalifah ni. Maka pekerja-pekerja membina Masjid Al-Aqsa, maka diberikan hadiah bukan tanah tetapi ketulan emas. Bayangkan anak-anak dan adik-adik, bayangkan tolong mak basuh pinggan dapat emas 916. Basuh pinggan je pun. Kalau macam tu, pinggannya dah cuci, dia basuh sekali lagi. Sebab apa? Demi genggam emas. Sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari tak sanggup tak pergi sekolah sebab nak cuci rumah dapat emas. Kalau kita duduk zaman tu. Jadi khalifah ni memberi emas. Bila memberi emas tuan-tuan, pekerja ni yang ada nilai keikhlasan membina masjid. Aku bina masjid kerana Allah. Aku membina Masjid Al-Aqsa ni kerana Allah. Ni AJK waktu tu. Ni pelajaran untuk saya dan pelajaran untuk AJK. Aku azan kerana Allah. Aku sapu kapet kerana Allah. Aku buka pintu masjid kerana Allah. Aku takbir urus masjid kerana Allah. Nilai seorang AJK pada zaman Al-Aqsa tinggi tuan-tuan. Akhirnya khalifah bagi hadiah emas. Ringkas cerita, mereka berpakat antara pekerja-pekerja ni, mereka tidak menerima hadiah habuan emas tuan-tuan. Nilaian emas tu mungkin sama dengan kereta Tesla hari ini. 290k yang sama dengan harga kereta saya. Tersebut pula. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Harga kereta Tesla tu tuan-tuan. Kereta Tesla, bukan abang Tesla. 3 kali dah sebut ni. Pekerja tu tuan-tuan, dia tak ambil ketulan emas, dihadiahkan kembali kepada khalifah. Tuan-tuan, ya Allah, penatnya nak bagi tahu. Memang penat sebab saya datang dari jauh. Relax sekejap. Tuan-tuan, ya Allah, khalifah ni dia terbayang pekerja ni macam mana ikhlasnya pekerja Aqsa, diberikan hadiah ketulan emas. Mereka himpun balik, wahai khalifah, kami tak ambil hadiah, kami serahkan kembali. Ketika itulah Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengumpulkan ketulan emas, dileburkan kembali, maka dibina kubah emas, Dome of the Rock. Maka Masjid Al-Aqsa tuan-tuan, ada tangan orang-orang yang ikhlas, pekerja AJK masjid yang tak ambil habuan.
Bayangkan masjid Kemenceh, habis lagi pengurusi masjid memanggil AJK, wahai semua jawatan kuasa, sila buat barisan, saya ada hadiah malam ni, hadiahnya emas 916. AJK pun kata, wahai pengerusi yang budiman, kami telah insaf. Apalah arti emas 916 ni? Kami menyerahkan semula emas ini kepada tuan pengerusi. Kalau ada AJK macam tu tuan-tuan, was suspek sama luah. Bukan lagi respect, suspek terus. Okey tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Masjid Qibli yang berada di mana? Tak nampak ah? Masjid yang berada di bawah sekali. Dekat tu yang warna grey, itulah kiblat pertama. Okey, saya ringkaskan, tak ada masalah ni. Okey. Di bawah masjid ini tuan-tuan, di atas dan di bawah masjid ada 5 masjid. 5 masjid yang tuan-tuan kena tahu ada sejarah kita yang tersembunyi di sini. Ada hidden, sesuatu yang tersembunyi. Yang pertama, masjid itu disebut sebagai masjid kiblat pertama, masjid Qibli. Yang kedua, masjid Dome of the Rock. Di bawah masjid kubah emas itu ada tapak kaki Nabi dalam peristiwa Mi'raj naik ke langit 2. Dan yang ketiga ada masjid Marwani. Masjid Marwani ni dekat bawah kanan sekali, bawah kanan sebelah sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Di situ ada pokok watin wazaitun. Pada zaman itu tuan-tuan tak ada tiang lampu. Macam mana nak menyalakan lampu-lampu dalam Masjid Al-Aqsa? Diambil daripada buah zaitun. Pokok zaitun itu dijadikan sebagai sumbu pelita cahaya. Tu watin wazaitun, pokok-pokok zaitun dijadikan sebagai sumbu pelita cahaya yang menerangi kegelapan gelita Masjid Al-Aqsa. Waktu tu tidak ada TNB lagi di bawah Masjid Al-Aqsa. 3. Yang keempat, masjid apa tuan-tuan? Disebut sebagai Masjid Buraq. Masjid Buraq ni kat mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri tuan-tuan, paling rapat kepada dinding. Masjid itu Nabi ikat Buraq ketika naik ke langit. Buraq tidak mengikut Nabi. Yakadul barqu yakhtu absarihim. Yakadul barqu yakhtu absarihim. Diikatkan di situ barqun. Di situ juga ada satu walling wall, dinding ratapan. Dinding ratapan inilah ada satu golongan Yahud disebut sebagai Yahudi Ortodoks, yang mereka ni tidak melawan Islam, mereka ni menyokong agama, dan mereka ni mereka ni tidak bersekongkol dengan Zion dan Isra. Mereka ni Yahud yang mengikut Nabi Musa. Daripada zaman Nabi Musa, keturunan mereka follow Nabi Musa masuk ke Palestin, dan mereka menjadi Yahudi baik, positif. Mereka tak ambil tahu tentang Zion, dan mereka tak suka berperang. Dan mereka ni akhir zaman sebahagiannya akan beriman kembali kepada Islam ketika munculnya Imam Al-Mahdi. Yahud itu dibagi Yahud Ortodoks yang pakai topi hitam, blazer hitam, spek hitam, spek janggut tinggi. Mereka akan duduk di mana? Di tepi dinding. Mereka akan meratap. Oh, beda-beda bu. Beda-beda bu. Mereka akan meratap di tepi mana? Di tepi Wailing Wall. Bilalah Tuhan nak turun ni? Mereka ni tuan-tuan, mereka percaya Yahud tidak ada tanah dan negara yang layak diduduki. Orang Yahud sendiri yang kata. Ini bukan Yahudi Zion, Yahudi Ortodoks. Mereka pun percaya Yahud ini memang tak layak tinggal sebab mereka kufur nikmat. Yang keempat tuan-tuan, masjid inilah yang menjadi punca kuasa peperangan dan juga tragedi peperangan Islam dengan Yahud. Puncanya kat sini dia panggil Masjid Qadim, yang berada hampir di bawah kawasan timur. Tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa ni dia terbahagi kepada 2. Satu barat, satu timur. Yang barat Isra jaga, yang timur Brigade Al-Kataib Al-Syahid Al-Qas menjaga. Kita punya. Di bawah kawasan timur itulah terletaknya Masjid Qadim, yang di bawahnya tuan-tuan tersembunyi di bawah tanah
adanya perpustakaan lama yang namanya Hittiniyah. Diambil daripada nama perkataan Hittin, perang salib yang kedua ketika zaman Sultan Salahuddin Yusuf Ibnu Najmuddin Al-Ayyubi. Maka disitulah tuan-tuan tersimpannya manuskrip, kitab, dokumentasi, khazanah, barang mukjizat, kotak hikmat yang tertulis dan termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Tabut, barang-barang khazanah umat Islam semenjak zaman Nabi Yaqub, Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa. Semua barang-barang kita tuan-tuan, termasuk sejarah hubungan manuskrip antara tanah Melayu dengan Al-Aqsa tertanam di situ. Itulah yang menjadi rebutan Yahud. Mereka nak sangat Al-Aqsa sebelum 2024. Sebab apa? Sebab mereka nak runtuhkan Al-Aqsa. Sebab di bawah itu mereka nak merampas barang khazanah umat Islam, termasuk sejarah bangsa kita yang disembunyi dan dibawa lari. Mengikut kepercayaan mereka tuan-tuan, ketika Yahud, andai Yahud menguasai maktabah dan barang-barang di bawah masjid dan maktabah Hittiniyah, maktabah tu perpustakaan. Kalau mereka kuasai perpustakaan itu tuan-tuan, mereka akan kumpul semua, termasuk kitab-kitab sihir. Siapa yang menguasai ilmu sihir dunia, dia akan menguasai kerajaan dunia. Maka termaktublah misi visi Yahud adalah membina one world order, membina satu kerajaan dunia. Nak bina satu kerajaan dunia, mesti ambil kuncinya berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Itulah tujuannya kenapa Yahud nak sangat Al-Aqsa, sebab kunci kerajaan dunia berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Saya yang semangat, tuan-tuan lena. Makcik-makcik kat belakang tu, amboi. Makcik okey makcik? Yang tak bergerak kat belakang tu cuba tak tangan kat hidung, takut tak bernyawa. Lawak kasar Ustaz. Okey. Inilah tuan-tuan yang saya dan tuan-tuan kena tahu di bawah itu. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. 636. Inilah sejarah Al-Aqsa dibebaskan oleh bangsa Arab 636 Masihi. Wakilnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu. Yang kedua 1187, bangsa yang membebaskan Al-Aqsa namanya Salahuddin Al-Ayyubi, bangsa Kurdish. Yang ketiga 1517, namanya Sultan Selim I, daripada bangsa Turki. So bangsa Arab sudah membebaskan Al-Aqsa, bangsa Kurdish dah membebaskan Al-Aqsa, bangsa Turki dah membebaskan Al-Aqsa. Apa lagi bangsa yang belum membebaskan Al-Aqsa? Semenjak lepas Aqsa tuan-tuan, selepas bangsa Turki, tidak ada mana-mana bangsa di dunia yang berani membebaskan Al-Aqsa sampai malam ni. Adakah itu petanda bangsa Gemenceh yang akan bangkit untuk membebaskan Al-Aqsa? Sebut amin. Aku yang semangat hampa lena. Muslimin dan muslimat radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Tu dah tulis siapakah bangsa? Siapakah bangsa selepas ini? Okey. Sekejap. Siapakah bangsa selepas ini tuan-tuan? Tulis terus. Bangsa itu tuan-tuan, tidak lain tidak bukan bangsa yang akan membebaskan Al-Aqsa selepas ini. Tidak lain dan tidak bukan jatuh kepada bangsa. Saya buat terus. Boleh tak? Boleh dia? Sekejap. Bangsa yang akan membebaskan Al-Aqsa dipanggil sebagai bangsa Gemenceh. Ambil kau. Allahu Akbar. Allah. Yang ketiga ialah bangsa Gemenceh yang akan membebaskan Al-Aqsa. Sebut amin. Amboi. Yang main-main ke? Sallallahu alaihi wasallam. Tu pembebas Al-Aqsa, ingat makcik, yang anak-anak ni, anak lelaki pergi sekolah nanti, buka sekolah, sebut pada diri sambil jalan pergi ke sekolah, akulah pembebas Al-Aqsa, akulah pembebas Al-Aqsa, akulah pembebas Al-Aqsa. Macam tu, sambil zikir sampai ke sekolah. Sampai di sekolah, nampak cikgu tunggu sekolah. Cikgu, tepi. Sayalah pembebas. Cikgu tahu siapa saya? Cikgu tak tahu siapa saya? Sayalah pembebas Al-Aqsa.
Macam tu, anak muda pergi sekolah. Boleh semangat sikit. Boleh ya? Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sedikit gambaran. 15, 17. Sallallahu Muhammad. 15, 17. Seperti dalam gambar ini, 15, 17, itulah tarikh di mana Palestin diserahkan kepada bangsa Turki. Sampai 1917. Ini suasana dan keadaan di mana aman, damai, bahagia, sentosa hari raya. 400 tahun tuan-tuan. Waktu ni gembira mereka boleh berhari raya, ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Waktu ni 1917 berakhir semua episod gembira dan suka bertukar kepada derita dan air mata. Apa nasib Yahud dalam Al-Quran? Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ketika mana Yahud melakukan kerosakan kali kedua, kali pertama zaman Nabi di Khaybar Madinah, kali pertama zaman kita, maka Allah akan kata, Allah lahirkan satu pemimpin, ibadallana, seorang hamba-Ku yang paling kuat. Tidak ada satu kekuasaan pun yang boleh mengalahkan dia. Tetapi panglima itu belum hadir. Panglima itu belum muncul. Tapi Allah dah janji, benda ni pasti akan berlaku, cuma masanya belum tiba. Tuan-tuan, jom kita tengok sekejap apa yang telah dilakukan oleh Yahud pada zaman dulu dan zaman sekarang. Kezaliman mereka yang Allah sebut 8 kali dalam Al-Quran, yang Allah benci dan Allah marah sangat ni. Yang pertama, Yahud, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Hukuman pertama, ini hukuman pertama yang Allah telah buat ke atas Yahud. Sebab apa? Yahud ni dosa Yahud ni panjang dan besar. Saya ringkaskan. Zaman Nabi, Aus dan Khazraj dah berbaik. Muhajirin dan Ansar dah cantik. Datang Yahud, dia menyimpan dan juga menabur, kita kata mencurah api. Dia pergi dekat Aus, dia kata, wahai Aus, ni Bani Aus, wahai Aus, kau tahu tak, geng Khazraj ni bukan suka kat engkau pun. Dia dah buat macam-macam, dia kata kat engkau lah macam-macam. Kita kan nak tengok saja. Kau berlawan lah. Dia pergi dekat Khazraj, wahai Khazraj, aku tadi kan bukan nak cakap, bukan nak membawang lah, bukan nak fitnah, tapi aku baru jumpa Aus tadi. Aus kata dia orang sedang prepare batalion untuk menyerang engkau. Takkan engkau nak tengok saja, engkau kena lawan. Maka Yahud mencurah dan mencurah api dendam permusuhan kepada pihak-pihak yang Nabi dah satukan. Maka perang Uhud berlaku disebabkan Yahud. Perang Khandaq, perang Khaybar, semua puncanya adalah Yahud yang tikam belakang, api dalam sekam, gunting dalam lipatan, pengkhianat. Disebabkan mereka ni dosa mereka besar, akhirnya tuan-tuan, Allah buat hukuman pertama zaman Nabi. Peperangan pertama yang paling besar dia panggil perang Khaybar yang berlaku pada 629 Hijrah. 629 Masihi bersama dengan 7 Hijrah. 3 atau 4 tahun sebelum Nabi wafat, 1,400 umat Islam kekuatan anggota berlawan dengan 10,000 Yahud. Yahudi jatuh, rebah, kalah. Khaybar adalah detik kekalahan yang paling besar dan memalukan dalam sejarah rekod Islam dengan Yahud. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Yahud Isra, Zion hari ini dia pantang dengar anak muda Palestin bila pegang batu, anak muda sebut perkataan Khaybar, Khaybar ya Yahud. Okey, semua lelaki ikut saya. Khaybar, genggam tangan, semangat sikit. Khaybar, Khaybar ya Yahud, semua. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Masya Allah, Alhamdulillah. Macam ni baru bangsa gemenceh. Okey, ibu-ibu ikut saya, ibu-ibu.
Khaybar, Khaybar. Semangat sikit. Tak mau Khaybar, tak mau Suara lelaki, ibu-ibu. Genggam tangan. Ibu. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaishu Muhammad Saufa ya'ud. Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh Sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, balik nanti saya arahkan semua ahli jemaah ini sila persiapkan diri, kemas segala kain baju. Besok flight kita lepas subuh pergi ke Palestin. Boleh? InsyaAllah, amin. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hukuman pertama, Khaybar, Yahudi kalah. Bila Yahud kalah, sebab tu Yahud dia tak boleh dengar anak muda Palestin dia sebut perkataan tadi. Anak muda, tuan-tuan, dia tengok Yahud ni di Palestin sekarang ni, dia genggam, dia tengok Isra, Zion, ya Khaybar, dia sebut macam tu, bergetar seluruh tubuh Yahud. Sebab itu adalah tragedi kekalahan yang memalukan pada zaman Nabi. Bila sebut je, mental dan moral mereka down. Boleh faham? Lepas ni tuan-tuan jumpa siapa-siapa yang tak suka kat tuan-tuan pegang batu, tuan-tuan sebut Khaybar. Boleh? Itu taktik untuk melawan musuh. Tapi jangan salah guna. Muslimin dan muslimat. Okay, last, yang terakhir. Kenapa Yahud ingin menguasai Palestin? Yang pertama saya sebut tadi, sebab dia nak membina kerajaan dunia. Nak membina kerajaan dunia, dia mesti ada tanah. Ini kenapa Yahud nak Palestin? Sebab Yahud nak membina seluruh negara mesti di bawah tapak kakinya. One world order. Datang zaman George W. Bush, diisytiharkan New World Order 2003. Maka dia kena cari tanah. Bila kena cari tanah, yang ketiga, dia mengisytiharkan sejarah palsu bahawa Palestin itu adalah the promised land, negara dan tanah yang dijanjikan. Itu naratif sengaja dimainkan oleh Yahud sehingga dunia percaya Al-Falais milik Yahud. Sengaja dimainkan, dimomok-momokkan naratif yang palsu. 3. Yang keempat, nak mencapai one world order, maka dia attack 6 negara yang duduk di keliling Al-Falas. Apakah negara itu? Negara itulah, tuan-tuan, adalah negara ini yang duduk di wilayah Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita tengok sekejap wilayah negara yang berada di sekitar Al-Falas. Itulah negara Sallallahu Alaihi Muhammad. Sebelah kiri, tuan-tuan, Mesir, atas Syria, Iraq, Palestin di sebelah kiri, di atas Mesir, Jordan di tepi Iraq, dan juga Saud. 6 negara itu, Yahudi kata 6 negara ini perlu dipegang ini pemimpinnya. Tawarkan ganjaran dunia, tawarkan sehingga mereka tunduk di bawah kekuasaan kita. Dan benda betul itu sedang berlaku sekarang. 6 negara itulah, tuan-tuan, disebut sebagai 6 negara Liga Arab yang diletakkan di bawah bendera Isra ataupun Yahud. Okey, Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan inilah kenapa terjawab persoalan kenapa Yahud ataupun Isra menggunakan bendera yang ada lambang 6 bucu bintang menggabungkan 2 segitiga. Itu tandanya 6 negara Arab telah berjaya diletakkan di bawah tapak kaki mereka. Sebab tu hari ni mereka tak beri kata apa. 6 negara tu senyap tengok saja. Bantuan apa pun tak sampai. Padahal Mesir, negara yang paling dekat dulu ketika zaman almarhum Dr. Morsi, presidennya, dialah yang memberikan bantuan sokongan. Negara pertama yang membuka sepadan adalah Mesir, almarhum Dr. Morsi. Sebab tu Yahud dan US bergabung mencipta naratif, dimomok dan disogok. Akhirnya rakyat Mesir percaya bahawa almarhum Dr. Morsi adalah khianat dan zalim. Akhirnya dia dibunuh, ditangkap, dibunuh, digantung dalam penjara. Mati almarhum Dr. Morsi. Sekarang apa jadi pada Mesir? Yahud pegang. Sebab presidennya adalah boneka di bawah kerajaan Yahud.
So 6 negara ni itulah tujuannya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak kuasai negara Islam mesti jatuhkan Liga Arab. 6 negara Arab yang nampak macam tak boleh harap. Okey muslimin, saya tutup kat sini tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi yang Yahud nak kuasai? Mereka nak mengangkat semula istana Solomon. Dan Solomon itu mereka nak menyerahkan kitab sihir tadi kepada Al-Masih Al-Dajjal sallallahu alaihi Muhammad. Dan tujuan Yahud nak menguasai Al-Falas sebab apa? Sebab di sana tuan-tuan, dalam kitab Al-Fitan disebut ada satu bukit di Al-Falas, bukit tu namanya Am-Majdalion. Siapa yang menguasai bukit itu, dia akan menguasai dunia. Dan sekarang Yahud dan Isra telah menguasai bukit itu di Al-Falas. Ini secara geografinya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut tidak akan datang hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, dan di belakang mereka akan semua berkata-kata la syajar, la hajar, la wala dabbah. Kamu akan berlawan dengan Yahud, kata Nabi. Rupanya tuan-tuan, Nabi sebut benda tu sedang berlaku sekarang. Dalam arti kata yang lain, Nabi nak ajar kita berimanlah dengan ilmu akhir zaman, ataupun ilmu al-fitan, ataupun ilmu al-eskatos, ataupun eskatologi. Maka hadis akhir zaman adalah semuanya benar, dan benda tu sedang berlaku di hadapan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebagai penutupnya, apa yang saya nak kongsikan tadi, nak bagi tahu bahawa tuan-tuan, ketika mana apa yang ada di bumi Yahud, bumi Falas tu tuan-tuan, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Apa yang kita boleh ambil kesimpulannya, bumi Palestin adalah bumi yang menghidupkan jiwa-jiwa, menghidupkan roh, menghidupkan hati yang mati. Anak muda tuan-tuan 3 hari tak makan tapi masih mampu tersenyum. Sebab apa? Sebab mereka pijak tanah yang Nabi pijak. Mereka pijak tanah yang alladzi barakna haulah. Pelajaran dia, carilah tumpang duduk di tempat yang berkat. Bila tanah berkat, jasad akan kuat. Rakyat Al-Falas, mereka kuat walaupun tak makan. Sebab apa? Sebab mereka pijak di tanah mereka ada maqam para syuhada, ada maqam para solihin, ada maqam para anbiya, menyebabkan bal ahya'un walakin la tash'urun. Di bumi Al-Falas penuhnya dengan tapak kaki malaikat, tapak kaki nabi, tapak kaki orang soleh, tapak kaki Imam Syafi'i bergabung, menyebabkan setiap inci bumi Falas tak ada tempat yang sia-sia dan lara. Semua pijak ni tapak kaki Nabi ni, pijak ni tapak kaki Imam Syafi'i ni. Bila bergabung, rakyat Al-Falas, jihad dia lain macam. Apa lagi pelajaran dan kesimpulan? Tuan-tuan, Brigade Al-Kataib Al-Syahid Al-Qas, mereka ni tuan-tuan, wa man yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau nak ikut kekuatan Brigade Al-Kataib Al-Syahid Al-Qassam, dah lama kalah. Kalau ikut kekuatan, sebab senjata kita tidak secanggih Isra, batalion kita tidak seramai Yahud dan Isra. Betul? Atas kertas kita kalah balik awal, tapi kenapa 75 tahun tuan-tuan, Brigade Al-Qassam tak pernah kalah, walaupun kita ke belakang dari segi kekuatan dan kecanggihan. Maksudnya Brigade Al-Qas, mereka bukan berlawan dengan tangan, tapi mereka berlawan dengan roh. Mereka bukan menikam dengan pedang, mereka menikam dengan roh. Ini ayat yang Allah sebut. Orang Falas ni tuan-tuan, mereka menjual diri mereka pada Allah. Ya Allah, aku serahkan diriku padamu ya Allah. Akhirnya Allah kata, darahmu menjadi sumbu pelita iman, Sumaya kaulah lambang wanita soleha. Wahai orang Palestin, darahmu menjadi sumbu pelita iman. Ya Allah, aku serahkan telingaku untuk mendengar irama Al-Quran di Masjid Al-Aqsa. Aku serahkan tanganku untuk berlawan dengan musuh. Aku serahkan kakiku untuk mempertahankan masjid dan rumahmu ya Allah. Maka Allah kata, aku beli dengan syurga. Engkau jual mahal, aku beli mahal dengan nilaian syurga. Syahid darus syuhada,
bighairi hisab. Maka tuan-tuan dah berlaku 68 hari, sudah ada 21,000 lebih kurang syuhada yang syahid bermula 7 Oktober sampai hari ini. Maksudnya tuan-tuan, syuhada itu gugur di medan perang, tetapi mereka lah paling duduk di barisan paling hadapan dalam syurga. Kudung di dunia, sempurna di syurga. Pam Allah ganti kudung tangan ni dengan sayap yang berterbangan. Sebab tu orang Palas bila jatuh dia masih mampu tersenyum. Kaki tak ada, kudung kaki, senyum, alhamdulillah, tanganku, kakiku sudah mendahului aku dalam syurga. Kita tuan-tuan, kita jaga masjid, adakah sampai berdarah? Kita tak pernah main masjid sampai berdarah. Kita tak pernah datang masjid, menjaga masjid sampai kudung kaki. Mereka mempertahankan tanah dan masjid sehingga kudung putus. Apa benda kita nak bagi pada Allah supaya Allah beli mahal nyawa kita. Nyawa Falas lebih mahal berbanding nyawa kita yang mungkin murah nilainya. Sumbangan kita tidak seberapa. Kesimpulannya, jangan tanya apa yang masjid bagi, tapi tanya apa yang kita beri pada masjid. Jangan tanya apa yang agama beri, tapi tanya apa yang agama beri pada masjid. Jangan tanya apa yang penceramah beri, tapi tanya apa yang masjid bagi pada penceramah. Macam excuse me, saja nak bagi tak makan lagi. Paling kurang bawa dimakan di hotel 5 bintang ke atas je. Okey, gurau je insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu sahaja. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mohon maaf andainya ada kata-kata gurauan yang tak kena di mana-mana, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih pihak masjid. Saya sangat terharu, terujang dan terhormat dan tersanjung di atas jemputan ini. Walaupun jauh perjalanan, hilang segala keletihan dengan santunan dan layanan ramai masjid malam ini. Alhamdulillah penuh masjid. Syukur, sentosa, bahagia saya berada di Masjid Asy-Syakirin Gemenceh. Jadi kita doakan tuan-tuan barisan hadapan, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Kadi, Tok Mudim dan semua tok-tok yang sewaktu dengannya, Allah jaga, Allah pelihara kekuatan, keberkatan jemaah dan masjid kita. Masjid berkat, hubungan jemaah rapat dan dekat. Mudah-mudahan daripada dunia bermula sehingga bertemu hingga ke syurga. Mohon maaf sekali lagi. Aku qaula hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.